Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, sebelum tu Mukadimah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Okey, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran sains kita dengan unit 5, sifat cahaya. Okey, tahukah kamu cahaya sebenarnya bergerak? Okey, kalau kamu tak percaya, mari kita perhatikan situasi ini. Jom. Mukadimah pasti. Ramai kan yang pernah tengok situasi seperti ini? Contohnya di dalam AJL, Anugerah Juara Lagu, bila kamu lihat penyanyi menyanyi dan ada lampu yang disulurkan kepadanya. Okey, cuba perhatikan situasi ini. Apa yang kamu dapat lihat dan cuba fikirkan. Dalam situasi ini, cahaya sebenarnya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Dan pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Okey, selain daripada pertunjukan di atas pentas, apakah contoh fenomena lain yang menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus? Jadi, berdasarkan situasi sebentar tadi, sifat cahaya yang pertama yang kita pelajari hari ini ialah cahaya bergerak lurus. Okey, mari kita lihat fenomena lain yang menunjukkan bahawa cahaya ini bergerak lurus. Fenomena yang pertama ialah cahaya daripada lampu kereta. Semua orang pernah menaiki kereta pada waktu malam kan? Dan nampak cahaya lampu dari kereta. Jadi ini juga menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Fenomena kedua, cahaya daripada helikopter. Yang ini pun Mukadimah pasti ramai yang pernah tengok. Walaupun bukan secara live, tapi pernah tengok di movie kan? Okey, yang ketiga, alur cahaya matahari di dalam hutan. Pernah tak siapa-siapa kat sini yang masuk hutan? Kalau pernah, mesti pernah nampak fenomena ini. Di mana pada waktu siang kita akan nampak cahaya matahari di celah-celah pokok-pokok hutan. Baiklah, tadi kita telah melihat situasi pertama. Okey, pernah tak kita mengalami situasi yang kedua ini? Apabila kita melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Jadi, kita dapat melihat diri kita di dalam cermin. Pernahkah kamu terfikir apakah yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Cuba fikirkan sekarang. Okey, sebenarnya apa yang terjadi ialah cahaya yang menyinari kamu dipantulkan ke arah cermin. Dan cermin itu pula memantulkan imej kamu ke arah mata kamu. Jadi, sebab itulah kamu dapat melihat diri kamu di dalam cermin. Dan fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Okey, bolehkah kamu berikan contoh fenomena lain yang menunjukkan pantulan cahaya? Okey, berdasarkan situasi kedua tadi, kita dapat mempelajari sifat cahaya yang kedua, iaitu cahaya boleh dipantulkan. Okey, antara fenomena lain yang menunjukkan cahaya boleh dipantulkan ialah pertama, imej terbentuk pada permukaan air. Semua orang pun pernah tengok kan sama ada melihat di tepi tasik atau melihat diri di dalam kolam atau di mana-mana saja permukaan air. Kamu akan dapat melihat pantulan wajah kamu melalui permukaan air. Yang kedua, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Yang ni pun Mukadimah pasti. Semua orang pernah melihat situasi ataupun fenomena ini. Yang ketiga, imej terbentuk pada permukaan logam. Okey, kalau kamu cuba kamu try. Ambil sudu atau apa-apa peralatan logam dan kamu akan dapat melihat imej kamu terbentuk pada permukaan logam. Ketiga-tiga fenomena ini menunjukkan bahawa cahaya boleh dipantulkan.
Okey, sekarang kita akan beralih kepada situasi yang ketiga. Okey, pernahkah kamu meletakkan straw ke dalam segelas bekas yang berisi air? Apa yang kamu perhatikan? Apabila kamu meletakkan straw ke dalam segelas air, straw itu kelihatan bengkok. Dan pernahkah kamu terfikir, apakah yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Okey, sebenarnya apa yang terjadi ialah cahaya dari straw di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej straw berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Dan fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya juga akan berubah. Jadi, kamu akan lihat bahawa sebenarnya cahaya bergerak dari medium air ke medium udara. Disebabkan dua medium yang berbeza, maka arah pergerakan cahaya pun akan berubah. Sebab itulah kita akan melihat bahawa straw ini bengkok walaupun sebenarnya dia tidaklah bengkok. Jadi, bolehkah kamu fikirkan apakah contoh fenomena lain yang seakan-akan dengan fenomena ini? Jadi, kita telah mempelajari sifat cahaya yang ketiga iaitu cahaya boleh dibiaskan. Yang pertama, ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Fenomena ini senang untuk kamu lihat sekiranya kamu ada akuarium dan juga kolam. Kamu akan nampak paras ikan itu di atas sedikit, tapi sebenarnya kedudukan sebenar ikan adalah di bawah sedikit daripada pandangan mata kamu. Dan ini merupakan antara contoh cahaya, sifat cahaya yang boleh dibiaskan. Okey, fenomena kedua ialah pembentukan pelangi. Ini juga akan kamu lihat selalunya selepas hujan, di mana cahaya dibiaskan melalui titisan-titisan air di awan. Dan yang ketiga ialah menggunakan kanta pembesar. Apabila kamu menggunakan kanta pembesar, imej di dalam kanta pembesar akan menjadi lebih besar daripada yang sebenarnya. Okey, itulah ketiga-tiga contoh fenomena pembiasan cahaya. Baiklah, tadi kita telah mempelajari bahawa salah satu sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus. Okey, mari kita perhatikan situasi ini dan cuba kita fikirkan. Pada suatu hari, Amy berjalan bersama-sama dengan ayahnya selepas pulang dari sekolah. Tiba-tiba dia terlihat bayang-bayang dan Amy pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bagaimanakah bayang-bayang terbentuk?" Pernah tak kamu terfikir apa yang Amy fikirkan? Jadi, apa yang dapat kamu kaitkan dengan sifat cahaya yang telah kita pelajari sebentar tadi? Baiklah, sebenarnya bayang-bayang terbentuk apabila cahaya yang bergerak lurus dihalang oleh sesuatu objek. Walau bagaimanapun, kejelasan bayang-bayang yang terbentuk mungkin berbeza mengikut jenis objek yang menghalangnya. Jadi, bayang-bayang terbentuk adalah disebabkan sifat cahaya yang bergerak lurus. Baiklah, tadi Mukadimah kata kejelasan bayang-bayang adalah berbeza mengikut objek yang menghalang, sifat objek yang menghalangnya. Jadi, mari kita belajar apa sifat objek. Apa sifat objek? Okey, yang pertama, objek bersifat lut sinar. Okey, macam mana objek yang bersifat lut sinar ni? Okey, objek yang bersifat lut sinar ni ialah objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, ibarat macam kamu boleh nampak sepenuhnya gambar itu. Contohnya, beg plastik ini. Beg plastik ini, kamu akan dapat lihat barang yang ada di dalamnya iaitu kap cawan.
Dan sifat objek yang kedua ialah objek lut cahaya. Okey, objek lut cahaya ni macam mana? Objek lut cahaya ialah objek yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Maksudnya bila kamu tengok kat situ, tak semua cahaya menembusinya. Jadi barang yang kamu lihat adalah samar-samar sahaja. Contohnya beg plastik berwarna ini. Bila kamu tengok dalam bentuk, kamu nampak warna oranye tu, buah oranye. Tapi tidak sejelas. Seperti dalam objek plastik lut sinar yang dapat lihat gambar cawan. Okey, sifat objek yang ketiga ialah objek legap. Yang ni mesti kamu faham. Objek legap ialah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okey, disebabkan dia legap, jadi kita tak akan nampak lah barang apa yang ada dalam tu. Contoh macam beg plastik hitam ni. Kita tak akan nampak barang yang ada dalam tu sebab tak ada cahaya yang dibenarkan melaluinya. Okey, dah boleh dapat bezakan ketiga-tiga jenis objek ini? Okey, bagus. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada murid yang sudi menonton video ini. Okey, jangan lupa siapkan soalan latihan sains yang dalam modul yang Mukadimah sediakan. Murid hanya perlu menjawab soalan pada muka surat 1 dan 2 saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.